Alhamdulillah para pendengar telah berkumandang tadi Azam Fadul Asar pada jam 4.46 petang bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Rancangan Debaran Mabrur ini dibawakan khas kepada anda oleh Juara Travel and Tours Sdn Bhd. Haji dan Umrah satu kefarduan. Rasai pengalaman indah dan menakjubkan dapat menjejakkan kaki di dua tanah suci, Makkah dan Madinah dengan menunaikan ibadah haji dan umrah bersama Juara Travel and Tours. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa ala. Segala puja dan puji kami angkatkan setinggi-tingginya kehadrat-Mu ya Allah. Maha suci Mu ya Allah. Dahulunya kami tidak berada di sini. Engkaulah wahai Allah yang Maha berkehendak, Maha mengetahui. Kau susun kami untuk sampai ke lokasi ini. Kau takdirkan kami berada di dalam majlis ilmu Debaran Mabrur untuk kami menyatakan tanggungjawab serta berkongsi rasa agar yang bercakap juga yang mendengar mendapat jalan taufik dan hidayah pimpinan daripada-Mu wahai Allah. Mudah-mudahan kami semakin ikhlas, bertambah khusyuk, teguh di dalam jalan istiqamah, dapat sama berkongsi sesuatu yang boleh membawa kepada ilmu, hikmah dan kebijaksanaan dalam beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jemaah Duyufur Rahman, Debaran Mabrur bersiaran untuk hari yang terakhir. Pada hari ini, keadaan kota Mekah sudah penuh saat seperti sehari sebelum wukuf. Kalau sehari sebelum wukuf, jemaah haji dari penjuru dunia yang paling dekat dari Madinah, dari mikat-mikat masuk ke Makkahul Mukarramah. Adapun sehari terakhir hari tasyrik ataupun sehari selepas hari tasyrik, Makkah sekali lagi dibanjiri oleh jamaah yang ifadah yang pulang daripada bumi Mina untuk mengerjakan tawaf pulang daripada Mina, iaitu dipanggil tawaf ifadah. Jamaah memenuhi ruang Masjidil Haram mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i haji, mengambil perkataan summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian, wahai jemaah haji, keluarlah kamu dari tempat jemaah haji keluar menuju ke lokasi yang seterusnya, lokasi untuk kamu melaksanakan haji, manasik umrah dalam keadaan mengingati Allah, terus mengingati Allah. Kalau di Arafah mengingati Allah dengan tidak bergerak, mendiamkan diri, berwukuf, hati, jiwa dan perasaan bergerak, melihat peristiwa-peristiwa hitam di dalam kehidupan. Versi siangnya wukuf di padang Arafah, versi malamnya sekali lagi wukuf di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Ini merupakan suatu perjuangan. Satu malam di Muzdalifah, malam hari raya 10 Zulhijjah. Kemudian di bumi Muzdalifah 4 hari 10 malam mengingati Allah dengan cara tidak makan, tidak minum. Allah Ta'ala belanja jamaah yang berpenat-penat kerana dan untuk Allah dengan hidangan di bumi Mina. Ayyamu Mina, ayyamu aklin wa zikrin, ayyamu syurbin, aklin wa syurbin wa zikrin. Maka saat meninggalkan bumi Mina,
sama ada dengan jalan tahlul awal, tahlul sani sebagai suatu proses, dengan jalan nafar awal ataupun nafar sani, maka jamaah sampai ke bumi Makkah Mukarramah untuk mengerjakan tawaf haji dan sa'i haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kebesaran dan keagungan-Mu, wahai Allah. Bukan sekadar kami para jemaah haji melaksanakan ibadat haji, ibadat umrah, mengerjakan ibadat salat, tetapi kami berpeluang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saudara-saudara kami mengerjakan haji, mengerjakan ibadah umrah, mengerjakan ibadah salat. Selepas itu kami bersilaturahim, walaupun sekadar mengucapkan salam dan berjabat tangan. Malaysia, Indonesia, orang Malaysia, kita pun dengan bangganya menyebut Malaysia. Malaysia bagus, sambil menunjukkan tangga good pada jari jemari mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyatakan good, bagus kepada amal ibadah yang pernah yang kita persaksikan di lokasi-lokasi haji. Dhuyufur Rahman yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah. Debar mabrur yang ditajuk oleh Juara Travel and Tours Sdn Bhd mengajak jemaah untuk senantiasa mengingati Allah di semua tempat, di setiap masa, menyedari bahawa gangguan iblis serta kejahatan di dalam hati jiwa manusia iaitu hawa nafsu terus akan menyerang pada setiap sudut. La'uhuyannahum ajma'in, kata iblis, kata syaitan. Namun bergantunglah diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah pasti menolong dan membantu kita mempersiapkan benteng-benteng khusus yang Allah Ta'ala kata inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu adalah tipu daya yang lemah. Saat kita membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika Rabbi an yahdurun, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, Allah akan campur tangan, menurunkan pertolongannya, menurunkan bantuannya kepada hamba-hamba Allah yang memohon pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla. Wahai jamaah haji, mohonlah bantuan dan pertolongan Allah di dalam urusan memelihara kemakburan haji dan umrahmu. Ahli keluargamu menunggu di tanah air. Masyarakat negeri dan negaramu menunggumu di tanah air, mengharapkan agar sesuatu yang boleh dibawa balik di dalam kehidupan bermasyarakat, tambah nilai yang boleh sama dikongsikan di dalam kemasyarakatan hidup bermasyarakat. Benarlah kataan sabda Nabi SAW, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada galang ganti untuknya, gandaan untuknya, melainkan syurga. Dan hadis yang lain, kau yaumin waladathu ummuh, seumpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Kepada Dhuyufur Rahman yang sudah selesai rukun haji, wajib haji, barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Allah Ta'ala memberkati usaha-usahamu dan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Kepada bakal jamaah haji, bakal jamaah umrah, juga para alumni haji, jamaah alumni umrah yang turut sama menyertai debaran mabrur ini, semoga dapat datang lagi ke tanah suci ini tanpa riak dan sum'ah. Ajaklah ahli keluarga, teman-teman dan sahabat untuk mula mengumpul al-istita'ah, menjaga kesihatan, sudah barang tentu, mengumpul harta yang barakah, harta yang halal, yang suci,
buat bekal untuk sampai ke tanah suci, menyambut lambaian suci dengan ikrar yang suci, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekian dari saudaramu Muhammad Hasnil bin Abu Bakar, penyumbang Lebaran Mabrur sesi 1443 Hijriah untuk IKIM FM. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita di dalam Lebaran Mabrur yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Rancangan Lebaran Mabrur itu tadi dibawakan khas oleh Juara Travel and Tours Sdn Bhd. Hubungi segera 03-922-67105 dan cawangan Juara Travel di seluruh Malaysia untuk pertanyaan lanjut dan pendaftaran. Layari www.juaratravel.com.my. Jadilah yang terawal menyahut seruan Baitullah. Juara, pilihan kami. Berpengalaman selama 21 tahun dan telah membantu seramai 80,000 orang jemaah. Ramai berpuas hati dengan servis dan perkhidmatan yang diberikan. Hotel dekat, perkhidmatan 7 bintang dengan harga mampu terbang bermula RM6,990 saja. Dan bagi anda yang ingin pergi menunaikan haji dengan mudah, cepat dan selesa. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. عن أنس بن مالك رضي الله عنه روي 3 منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، و3 مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. Maksudnya, 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam sembunyi atau terang-terangan, adil ketika reda dan marah, dan berjimat cermat ketika miskin dan kaya. Manakala 3 perkara yang membinasakan, hawa nafsu yang diikuti, orang yang kedekut yang ditaati, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur.
حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Sesungguhnya من aku telah berlaku zalim. يا Wahai Tuhan لطيف yang maha نجنا lemah مما نخاف lindungilah kami dari apa yang kami takuti. نجنا من القوم الظالمين. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Pengambilan vitamin C yang cukup sangat penting untuk kanak-kanak. Jadi setiap hari saya bagi anak saya makan Natural Gummy Vitamin C Jardin Kids, keluaran Jardin Pharma Berhad. Mereka pilih bahan yang terbaik sahaja kerana kesihatan anak amat penting. Ramai juga tanya dekat saya, apa kelebihan produk Natural Gummy Vitamin C Jardin Kids ni? Untuk memastikan anak-anak menerima vitamin C yang cukup setiap hari, Jardin Pharma menyediakan 121.5 mg SCS-Corbic untuk setiap gummy vitamin C Jardin Kids. Vitamin C ni penting untuk membantu pertumbuhan, perkembangan dan meningkatkan sistem imun si kecil kita. Rasanya yang sedap dan lazat dengan buah strawberry sebenar. Rendah gula dan tanpa gula putih. Hanya menggunakan gula tebu organik. Tanpa pewarna dan perisa tiruan. Yang penting sekali dapat sijil halal oleh JAKIM. Dengan harga serendah RM49.90, boleh dapatkan di farmasi terpilih. Paling mudah layari je www.herbitus.com HERBITUS. WhatsApp pun boleh di 0377347155. Saya ulang sekali lagi, 0377347155.
Anaklah harta yang tidak ternilai, anugerah ilahi. Jardin Parma dengan Jardin Parma. Jardin Parma semesti Jardin Parma. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah, Syafiq dan juga Mona masih lagi temankan anda untuk Destinasi IKIM jam 4 petang hingga jam 7 malam. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM di jam kedua untuk petang ini. Berbagai perkongsian dan rancangan yang kita sediakan khas untuk anda. Khasnya untuk hari Rabu, kita akan bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya, itu jadual kita di petang ini dan kita nak dengarkan lagi perkongsian oleh Ustaz Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda, rancangan pun nama Fas'aluna. Jadi Fas'aluna insya-Allah atau tanyalah panel kami insya-Allah sebentar saja lagi melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Okey, insya-Allah kita akan dengarkan selepas ni rancangan Fas'aluna. Pada anda yang sedang memandu tu, hati-hati fokus dengan pemanduan. Maklumlah waktu ni Mona, ada sahabat kita yang baru saja selesai tugasan, balik kerja kan. Niat yang baik-baik untuk kita nak buat lebih baik lagi lepas ni, bukan kata kerja seharian kita itu hanya selesai semua, habis dah semua kan. Tak sampai takat itu saja, tapi ada lagi peranan kita, tanggungjawab kita selepas ni. InsyaAllah semoga Allah susunkan lorong yang baik-baik untuk kita semua. Iya, insya-Allah. Dan untuk anda terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna sebentar saja lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wahabli rizqan wasi'an alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Wahai Tuhan, daku bermohon keampunan dan kemaafan. Tambahkan padaku ilmu yang berguna. Terimalah amalanku dan perkenankan taubat hamba-Mu. Rabbi zidni ilman nafi'an wa
Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihi salam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihi salam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihi salam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Melaka 89.5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama di petang Rabu ini meneruskan perkongsian rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Kita jemput anda untuk ke Facebook Live IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM sebab kita sedang bersara langsung di situ. Boleh like, komen dan juga share untuk perkongsian bicara kita, kuliah kita pada petang ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, yang Fas'aluna, kita akan bersama untuk musim baru ini bersama yang berusaha Dr. Ni Ruskeman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiq, Mona? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Syukur Doktor. Ya. Kul aam wa anta bikhair ya Doktor. Amin. Baik. Okey Doktor, terima kasih masih lagi ruangkan masa bersama kita Doktor. Tak macam nak putus-putus tadi. Okey, baik. InsyaAllah tu. Adalah orang kata dia punya sedikit tetapan di situ. Tapi apa pun juga dapat kita sama-sama bertemu di ruangan maya ini kan Doktor, walaupun kuliah kita dalam jaringan yang sebegini, insyaAllah semoga kita harapkan ramai lagi sahabat-sahabat pendengar kita akan turut sama serta dan boleh hantarkan soalan pertanyaan seperti Mona sebutkan tadi. Ingat talian WhatsApp kita 01129004
004 sebab sebenarnya kita lebih mudah interaksi kan dengan sahabat pendengar. Betul. Anda boleh hantarkan tajuk sebab tajuk kita nak bincang petang ni memang kena pada semua orang. Ya, betul. Untuk tajuk petang ini, doktor akan membincangkan tentang adab bagi penuntut ilmu. Ya, doktor. Kita nak tahu doktor di awalnya sedikit mukadimah doktor, bagaimana adab bagi penuntut ilmu. Mana mai dulu doktor? Ilmu dulu ke adab dulu ke? Yang mana satu kita nak letakkan di awal-awal mula-mula dulu doktor? Silakan doktor sebagai sedikit mukadimah di awalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Dan ya, kita masih lagi pada hari Tasyrik hari ini ya. Hari raya lagi lah, boleh ucap selamat hari raya lagi. Boleh. Hari raya Aidil Adha ni dia panjang sikit daripada hari raya Aidil Fitri. Betul. Tapi kita terbalik, hari raya Aidil Fitri yang panjang sampai sebulan kan. Ya. Hari raya Aidil Fitri itu dia sehari itu saja. Kan. Lepas tu hari raya kedua tu dah boleh puasa. Hari ini pun tak boleh puasa lagi kan. Sebab hari ini hari yang kita diminta untuk hari Tasyrik yang diminta untuk menzahirkan kesyukuran kita dengan makan, minum. So hari yang kita benar-benarnya makan sebenarnya 4 hari je, 4-5 hari je masuk hari puasa kan. Kita tak boleh makan. Kita bukannya 5 hari yang diharamkan berpuasa, hari yang tu yang kita tak makan kan. Baik, minggu lepas kita membicarakan tentang adab juga, adab dan ilmu, adab ilmu dan ulama. Jadi saya terfikir juga untuk yang 2 bulan yang saya dijadualkan bersiaran ini, apakah tajuk yang sesuai daripada kita membincangkan secara random, secara rawak tajuk. Saya rasa benda tu macam bukan mendalam perbincangannya dan bukan mengarah kepada sesuatu yang jelas. Kalau kita lihat musim lalu kita bicarakan tentang Qalbun Salim kan. Betul. Sampai habis kitab tu kan. Alhamdulillah kita dapat satu ilmu yang cukup bermanfaat from cover to cover kan. Walaupun dalam tu tidaklah kita pergi ayat dengan ayat, setiap ayat tidak, tapi kita ambil yang intipati yang besar. Jadi untuk 2 bulan ini saya terfikir, dan susulan daripada perbincangan kita minggu lepas, saya terfikir untuk membincangkan sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kitab dia Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum. Ini kitab yang cukup baik lah. Walaupun kitab ini kita kira kitab yang agak klasik, agak lama, tapi dia biasanya dibaca di pondok-pondok, di pesantren, tempat-tempat madrasah tradisional. Cuma kalau di universiti dan tempat-tempat yang elit tu dia tidak baca dah buku-buku macam ni kan. Dia orang bukan jenis membaca kitab kuning. Bagi saya kitab kuning ataupun pendekatan tradisional, pendekatan universiti ini kena serasikan dan kena gabungkan, kerana masing-masing ada kekuatan yang tersendiri. Jadi untuk tujuan radio ini saya memilih untuk membacakan ataupun mengambil intipati. Kita tak akan baca penuh, kita ambil intipati daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum ini, iaitu kalau dalam Melayunya kita kata adab dalam belajar lah, ringkas dia ni, nak terjemah pun mengajar pelajar untuk belajar, begitu. Mengajar pelajar cara untuk belajar ataupun jalan untuk belajar, begitu. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Zarnuji, dan saya mengambil dia punya mukaddimah. Kita baca sedikit daripada apa yang menarik di sini.
pengarang memulakan, dia kata, aku melihat ramai pelajar di zamanku yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu tetapi gagal mencapai manfaat dan hasil sepenuhnya dalam mengamal dan menyebarkannya. Kegagalan mereka berpunca daripada tersalah jalan dan meninggalkan syarat-syaratnya. Orang yang tersalah jalan akan sesat dan tidak akan sampai ke destinasi yang ditujunya, sama ada kecil atau besar tujuannya. Jadi ini adalah antara muqaddimah. Kenapa Syekh Zarnuji memulakan mengarang kitab ini. Setelah aku melakukan solat istikharah terhadap Allah Ta'ala, aku membuat keputusan untuk menerangkan kepada mereka cara belajar yang aku dapati daripada beberapa buku dan juga daripada cara para ustaz, para syekh kami yang pakar dalam ilmu pengetahuan dan ilmu hikmat, dengan harapan aku mendapat doa dan kemenangan dan kelepasan di akhirat kelak nanti daripada orang-orang yang mencemburinya secara jujur dan ikhlas. Dan aku namakannya ia alim tariqat ani. Jadi itu dia tujuan dia. Zarnuji melihat orang yang belajar di zamannya tidak mencapai hakikat belajar yang sebenar. Sebab apa? Sebab orang yang belajar, ada yang belajar kerana ingin mendapatkan jawatan yang besar. Ada orang yang belajar ingin mendapat habuan dunia. Ada orang yang ingin menjadi pegawai istana bersama dengan pemerintah. Ada orang yang belajar kerana ingin mendapatkan pangkat, ingin mendapatkan kemewahan, macam-macam. Jadi dia telah lari daripada matlamat belajar yang sebenar. Adab belajar itu telah lari, maka dia pun mengarang kitab ini supaya dengan itu orang yang belajar dia faham dan jelas kenapa dia belajar dan hakikat dia belajar. Jadi itulah yang mukaddimah dia. Mungkin lepas ni kita akan pada perkara yang seterusnya, insya-Allah. Kan insya-Allah kita akan bincang dengan lebih lanjut bagaimana pengisian daripada pengajian kitab ini dan kita boleh ambil ibrah pengajarannya nanti insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا
في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Dan kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom datang sekarang ke platform media kita untuk like, komen dan juga share dalam perkongsian ini. Ya, dan untuk petang ini masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Nik Ruskeman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia yang membincangkan tentang tajuk petang ini. Ada bagi penuntut ilmu. Ya, betul. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita sebab Dr. ni ada bukakan kepada kita rujukan kitab. Jadi Doktor, apa yang boleh kita selami lagi dalam tajuk ini menerusi kitab tersebut, Doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya pengarang menyebut tentang hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Jadi pengarang Syekh Jainuddin menyebut bahawasanya berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi menyebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah atau kama qala, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang lelaki dan juga perempuan. Persoalannya, adakah menuntut ilmu itu ilmu apa di sini? Jadi menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Satu, dikatakan menuntut ilmu itu wajib. Maknanya wajib di sini, fardu di sini adalah sifatnya fardu ain. Setiap orang wajib menuntut ilmu. Orang yang mukallaf, orang yang berakal, yang sehat, wajib menuntut ilmu. Tapi ilmu apa yang kena tuntut? Banyak ilmu mana, Syafiq? Banyak ilmu. Nak belajar ilmu apa? Betul. Kan kita nak belajar semua ilmu. Nak belajar ilmu broadcasting, wajib. Letihlah nak semua belajar ilmu broadcasting, nak belajar ilmu engineering. Semua nak kena. Jadi para ulama menyimpulkan bahawasanya ada beberapa ilmu yang wajib dipelajari. Tidak semua ilmu. Tidak semua ilmu. Yang pertamanya pengarang menyebut ialah ilmu yang berkaitan dengan usuluddin. Pangkal agama, pokok agama. Atau kita kata ilmu yang sifatnya ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu semua nama-nama lain lah bagi dia. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Kalau dalam lagi dia panggil ilmu kalam. Kalau kat tanah Melayu ni dipanggil sifat 20. Kan? Kalau setengah tu dia panggil ilmu yang tauhid, yang uluhiyah, rububiyah tu, kan, dan sebagainya. Jadi ilmu akidah yang kita kena pelajari itu wajib. Hukum mempelajari ilmu itu wajib bagi setiap orang, lelaki dan perempuan wajib belajar. Jadi kalau ada di kalangan kita yang tidak belajar, maka dia kena ambil masa dia belajar ilmu. Apa yang dipelajari? Dipelajarinya adalah perkara yang melibatkan ketuhanan, mengenal Tuhan tu siapa, sifat-sifat Tuhan, perkara yang bersifat nubuah, nabi, perkara yang bersifat akhirat, qada dan qadar, benda-benda yang dibincangkan dalam rukun iman itu kan. Kita ada 6 perkara rukun iman. Itu akan kena bincang. Selain daripada itu juga, bukan nak terhad kepada 6 tu je. Perkara-perkara lain juga
yang menjadi pokok perbincangan dalam akidah. Perkara yang bersifat sam'iyat, ghaibiyat, perkara-perkara yang kita tidak nampak, syurga, neraka. Semua itu adalah perkara yang termasuk dalam hal yang dikatakan usuluddin, ilmu akidah yang wajib dipelajari, fardu ain. Dan seterusnya pengarang menyebut yang kita kena belajar juga ialah ilmu fiqh. Ilmu fiqh juga wajib belajar, iaitu kita pelajari tentang solat. Kita nak semayang, kita kena semayang mengikut syarat-syarat dan rukunnya. Kita nak kena tahu bahawasanya baca Fatihah itu wajib. Jangan kita mengikut-ikut je. Orang semayang, kita pun pergi semayang, tiru je. Tapi orang baca apa, kita tak tahu. Kita tahu baca Fatihah itu wajib. Tahiyat itu wajib. Begini, kena ada air semayang. Jangan kita semayang tak ada air semayang. Jadi semua itu kita kena belajar. Semua itu kita kena belajar. Lagi apa lagi? Yang ketiga, kena belajar ilmu yang berkaitan dengan hati. Ini juga ilmu yang kita kena belajar. Yang ni kita dah kupas dulu kan. Yang kita kata ilmu akhlak, ilmu tasawuf, kita kata ilmu ihsan. Ini semua benda-benda ataupun ilmu yang kita pelajari yang melibatkan hati kita. Apa itu tawakal? Tawakal ni ilmu hati. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Apa itu sabar? Apa itu redha? Kan? Yang ni kita tak ada. Dia tak ada fiqh ni. Bukan ada fiqh. Fiqh ni fiqh. Bukan isu fiqh ni. Kan? Apa itu qana'ah, merasa mencukupi. Itu semua adalah sifat-sifat yang kita pelajari yang berkaitan dengan hati, yang dikupas dalam apa yang kita kata ihsan. Dan yang keempat yang kita wajib belajar ialah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan semasa kita. Dalam apa jua yang kita nak ceburi, kita kena tahu dulu hukum dia apa. Jangan kita terjun saja. Katakanlah kita seorang ahli perniagaan. Kita nak buka bisnes, kita kena tahu hukum hakam tentang bisnes. Hukum hakam tentang bisnes ni banyak. Bagaimana beli barang tertangguh, kita katakan ada barang tertangguh. Bayar dulu, barang tak sampai lagi. Macam mana kaedah dia boleh tak bai'us salam sebagainya. Macam-macam. Kita nak terlibat dengan Bitcoin sekarang ni kan. Apa Bitcoin? Kita kena tahu. Ulama buat kajian. Kena tengok macam mana pandangan ulama. Apa hukum dia. Kita nak terlibat dengan Forex katakan. Kan? Hari ini ada Forex. Orang yang terlibat dengan jual beli currency dan sebagainya. Apa hukum dia? Kita kena tahu. Orang nak terlibat dengan saham. Kita kena tahu. Stock market BSKL macam mana? Boleh ke terlibat? Apa hukum dia? Atau ada dia punya dawabit dia, ada dia punya sempadan yang boleh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu semua kita kena. Apa sahaja yang kita nak ceburi dalam kehidupan semasa ini, kita mula-mula sekali kita kena tengok apa hukum dia. Apa hukum dia? Kita nak bisnes, kita nak jual ni, kita nak ni, semua sekali kita kena tengok hukum dia bagaimana. Dia apabila kita dah jelas hukum dia, tak mengapa, maka barulah. Jadi semua ini adalah menuntut kepada kita mempelajari hukum hakam, sesuatu perkara itu sebelum kita terlibat dengan dia. Inilah wajib. Jadi 4 ilmu ini adalah ilmu yang wajib. Ada pun yang lain, adalah ilmu yang tidak diwajibkan. Yang 4 ini kita kata ilmu fardu ain, yang selebihnya adalah ilmu fardu kifayah. Tetapi ilmu fardu kifayah ini dia bukannya selama-lamanya fardu kifayah. Ada ketikanya ilmu fardu kifayah dia menjadi fardu ain juga bagi orang yang berkemampuan, orang yang berkebolehan, orang yang ada kemampuan. Sebagai contoh, orang tu dia seorang yang boleh menjadi doktor yang baik, ada kemampuan, kebijaksanaan. Maka pada awalnya dia bersifat fardu kifayah, tetapi kepadanya akan menjadi fardu ain sekiranya dia ada kelebihan itu, dia boleh untuk membantu masyarakat, dan masyarakat pada ketika itu pun tidak ada orang yang boleh
Bagi contoh, suatu ketika dahulu tak ada doktor yang kita kata yang boleh bidang mereka bersalin, perempuan tidak ada satu ketika dahulu, langsung tak ada. Semua doktor-doktor yang boleh menyambut bayi ini di hospital perempuan, lelaki semua. Pada ketika itu menjadi kewajipan untuk kita bagi orang yang berkemampuan untuk menjadi doktor yang boleh kita kata bidan di hospital untuk mengelakkan daripada maruah wanita Muslim daripada dilihat oleh orang bukan orang lelaki yang jadi itu mungkin untuk yang pusingan insya-Allah. Baik, itu dia kita faham betapa pentingnya adab menuntut ilmu. Kalau hari ni kita nak duduk dekat tempat kerja kita ni pun kena ada ilmu di situ, kena faham dan juga kena belajar dahulu. Baik, kita juga sedang buka ruang peluang kepada sahabat kita Muna untuk hantarkan pertanyaan, persoalan menerusi ke talian WhatsApp konti 0112900400. Ada soalan ni yang bertanya kepada kita, doktor, boleh jelaskan tentang sabda Nabi SAW yang menyebut tentang wajib menuntut ilmu? Dan satu lagi, ada soalan yang bertanya, doktor, wajib ke menuntut ilmu dengan bertalaqi? Nanti doktor akan berikan sedikit panduannya di situ. Iya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisahkan tentang sikap dan pendirian yang sewajarnya diambil oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Imam At-Tabari meriwayatkan bahawa orang-orang musyrikin apabila mereka berjumpa dan bertemu, mereka akan bercakap-cakap perkara yang memperolok-olokkan dan menghina Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Lalu Allah menurunkan ayat ini melarang para sahabat daripada duduk bersama-sama mereka sehinggalah mereka tidak lagi bercakap-cakap seumpama itu. Dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, kita terdedah untuk bercakap dan berbincang dengan semua orang di alam cyber. Pelbagai topik dibincangkan sehingga persoalan-persoalan sensitif yang mungkin melibatkan akidah dan agama. Ayat ini mengajar kita supaya bersikap selektif dalam memilih tajuk perbualan dengan rakan-rakan kita. Jika ia berkenaan sesuatu yang dirasakan boleh membawa kepada kekeliruan tentang Allah, Rasul, Al-Quran dan sebagainya, maka sebaik-baiknya kita jauhkan. Ini kerana dalam media seumpama ini, semua orang seolah-olah mengetahui semua perkara dan kelihatan serba tahu. Lalu dengan beraninya memutuskan sesuatu tanpa asas ilmu yang betul, tanpa meraihkan ahli dan mereka yang lebih berautoriti dalam bidang yang dibincangkan, tanpa mengira adab dan kesopanan. Untuk itu, marilah kita berhati-hati kerana syaitan sentiasa menanti-nanti peluang untuk merosakkan akidah kita, antaranya dengan perbualan dan perbincangan tersebut. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, terangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM.
Inspirasi Infuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Ya, betul. Kita sedang bersara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom cepat-cepat datang hadir di situ juga. Anda boleh tonton terus saja. Lihat banyak buku Dr. Nick tu. Yang boleh sama-sama kita lihat dan juga dekat di hati kita untuk belajar lagi petang ini. Betul. Dan untuk petang ini, Doktor masih mensyangkan tentang adab bagi penuntut ilmu. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Baik, jom terus kita nak bawakan beberapa soalan. Doktor, boleh ke Doktor? Ya, boleh. Okey, ada yang bertanya, Doktor, wajib ke kita menuntut ilmu dengan bertalaqi? Silakan, Doktor. Baik, menuntut ilmu ini wajib. Yang kita katakan ilmu fardu ain tadi wajib. Cuma Islam tidak menetapkan perlu bertalaqi ataupun tidak. Okey, talaqi ini terlebih dahulu kita kena jelaskan. Mungkin ada para pendengar yang kurang jelas apa yang dikatakan talaqi. Talaqi ini berasal dari kalimah Arab laqiya, mana orang Mesir tahulah. Laqiya ni maksudnya berjumpa. Jadi apa yang dimaksudkan berjumpa? Maknanya guru dan murid berjumpa. Itu dikatakan talaqi. Maknanya guru ada depan dia, murid ada depan dia. Jadi itu yang dikatakan talaqi. Jadi persoalannya, wajibkah kita dengan guru itu kena bersemuka, kena berdua begitu, kena ada sentiasa berdepan lah kita kata. Cuma menuntut ilmu tidak diwajibkan begitu, tidak semestinya begitu. Sekarang pun saya dah bersama dengan Mona, tetapi tidaklah talaqi yang dalam satu majlis kan Mona kan. Tapi kita dah bersemuka dalam satu kaedah yang moden hari ini kan. Jadi ada ketikanya kalau kita tidak mampu duduk bersama dengan guru secara berdepan, yang penting kita dapat manfaat menuntut ilmu. Walaupun dengan Zoom ke, dengan apa-apalah kaedah-kaedah elektronik ke, bahkan dengan YouTube dan sebagainya pun itu tidak menjadi masalah. Cuma apa yang kurangnya apabila kita tidak bersama dengan guru ini ialah dikatakan barakah itu tidak ada. Barakah majlis ilmu itu kurang. Sebab bila kita duduk dengan guru, kita berdepan dengan guru, kita berhadapan dengan guru, itu adalah suatu majlis. Majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan rohani. Guru juga mungkin memberi kesan kepada kita. Guru pun dia ada hal dia juga, dia ada ahwal dia, ahwal rohani dia. Kadang-kadang kita jumpa orang alim ni kan, kalau kita bersemuka dengan dia kan, kita jumpa dia lain macam rasa kan. Dia apa lain tu, sebab dia punya aura je. Orang kita kata aura, tapi dalam istilah tasawuf dipanggil hal dia. Dia punya hal kerohanian yang tinggi, disebabkan dia ni orang yang kuat berzikir dengan Allah, orang yang tidak melakukan maksiat dan dosa kan. Dia punya kerohanian dia yang kuat. Itu memancar dan kena kita juga, kita kata begitulah bayangan dia lah, wallahu alam yang sebenarnya. Jadi kita rasa lain, kita rasa keinginan untuk melakukan kebaikan itu lebih bila duduk bersama dengan orang yang alim ini. Itu beza. Jadi menjawab persoalan ni, adakah wajib menuntut ilmu? Tidak wajib menuntut ilmu secara bertalaqi. Yang wajibnya ialah menuntut ilmu dengan apa secara sekalipun, terpulanglah kepada kita dan kemudahan yang kita ada. Walaupun saya tak nafikan, yang terbaik kalau kita dapat bersemuka itulah yang terbaik. Bertalaqi itulah yang terbaik, yang paling afdal, paling sempurna, yang paling barakah. Kita duduk bersama dengan guru. Ala kulli hal, kalau kita tak dapat, belajarlah macam mana sekalipun. Hatta dengan macam YouTube, Facebook dan sebagainya, apa-apa yang boleh. Yang penting kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu dengan guru yang betul. Kalau itu pun satu benda yang penting juga. Wallahualam.
Alhamdulillah, terima kasih doktor. Dan ada soalan satu lagi doktor di WhatsApp Konti pada waktu ini bertanya, bagaimana ada menuntut ilmu bagi orang yang menuntut ilmu daripada guru yang lebih muda dari kita? Adakah kita tertakluk kepada ada menghormati orang yang lebih tua sebab guru ni lebih muda dari anak murid? Bagaimana doktor? Oh, masalah muda dan tua ini bukan benda yang besar dalam menuntut ilmu. Kita tidak melihat kepada kita disebabkan kita lebih tua, maka kita kena tak payah hormat guru yang muda. Tidak. Kita dalam menuntut ilmu ini, siapa yang menjadi guru kita, tak kiralah dia tua ke dia muda, maka kita kena hormat kepada dia. Imam Syafi'i ketika dia mengajar, dia muda sangat. Kan, belasan tahun dah, 12 tahun dah dia jadi syekh di Masjidil Haram ke apa. Dia mengajar, dia dah bagi fatwa dah. Dia bagi muda sangat, budak lagi orang kata kan. Tapi sebab dia alim, dia orang yang tua-tua belajar dengan dia semua kena hormat kepada dia. Tak kira siapa pun. Begitu juga dengan sahabat Nabi SAW, ada di kalangan Ahlul Bait, ada di kalangan zuriat Nabi SAW yang lebih yang kita kira keturunan Nabi, tetapi yang muda tetapi guru dia tua, dia hormat walaupun dia seorang Ahlul Bait. Jadi tidak kira. Dia tidak kira kita kata orang muda ke orang tua, bukan persoalan dia. Orang muda, orang tua, kalau dia guru kita pun hormat. Sayyidina Ali kata, kalau orang itu mengajar aku walaupun satu huruf, aku kena jadi khadam dia. Wajib ke atas aku menjadi khadam dia, berkhidmat kepada dia. Bukan masalah dia muda atau tua, tetapi ialah orang itu mengajar kita. Orang itu telah memberi ilmu, pengetahuan kepada kita, menunjukkan kita jalan yang benar. Maka tak kiralah dia tua ke dia muda, kita kena hormat kepada dia. Ini adalah perkara yang perlu kita fahamlah dalam hormati guru. Wallah. Masya Allah, itu dia. Beberapa konsep berkaitan dengan adab bagi penuntut ilmu. Kita faham di situ, kita jelas berkaitan maknanya dan apa kita perlu buat bagi kita yang menuntut ilmu. Mungkin ada yang tengah dengarkan ni di kalangan guru-guru kan, yang memberi ilmu pun ada juga adabnya. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan selanjutnya bersama dengan tajuk yang seperti ini. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, doktor ni tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini dan kata-kata terakhir, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan musim ini dengan kita membuka kitab Ta'alim Muta'alim, Tariqat Ta'allum, karangan Syekh Zarnuji. Kita tidak akan membaca sepenuhnya, kita akan memetik-metik secara intipatinya saja kerana kita tidak punya masa. Kita harap dalam 2 bulan ini, dalam 10 kali lagi pertemuan mungkin lebih kurang, kita dapat habiskanlah. Kalau tak habis, kita bawa musim yang akan datang kan. Kurang-kurangnya kita habis satu buku kan. Jadi ada benda yang kita belajar. Jadi saya kira itu saja, kerana hari ini orang belajarnya ramai tetapi adabnya kurang. Ada orang dia belajar dan dia rasa dah cukup belajar. Belajar semata kalau tidak memberi manfaat kepada diri, dia tidak memberi manfaat. Kalau orang yang belajar ada PhD sekalipun, tetapi dia tidak memberi bekas kepada dirinya, itu tidak ilmu yang tidak memberi manfaat. Orang yang hafal Quran sekalipun, kalau dia tidak membekaskan kepada jiwanya menjadi orang yang beradab dekat dengan Allah Ta'ala, tidak memberi manfaat. Ini yang Syekh Zarnuji nak menyebut tentang kepentingan belajar. Belajar itu satu hal, tetapi belajar yang memberi bekas, memberi manfaat kepada orang yang belajar. Jadi syarat-syarat dia. Bukan kita belajar macam burung kakak tua belajar. Kita mengulang itu tidak memberi manfaat pun kepada burung kakak tua itu kan. Sekadar kita seronok. Kita bukan burung kakak tua. Kita manusia yang belajar untuk memperbaiki diri kita, untuk memperelokkan diri kita, akhlak kita, peribadi kita supaya menjadi insan yang baik. Wallah.
Baik, insyaAllah Doktor dengan apa yang kita belajar ini, semoga ilmu yang baik-baik yang sentiasa jadi panduan kepada kita akan kita pegang, kita letakkan dalam hati kita, amalkan dengan sebaik mungkin dan sebarkan ilmu kebaikan itu untuk orang lain juga, semoga bermanfaat. Sebab ilmu yang berkualiti ini adalah ilmu yang dapat mengubah seseorang ke arah kebaikan, lebih dekat dari Allah, lebih dekat kepada Allah dan juga lebih dekat bersama dengan manusia dan memberikan kebaikan untuk orang lain juga. Iya, betul itu. Ya. Dan untuk akhirnya pada waktu ini kita berterima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad dan Dr. Jazakallah ana kulla khair. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kalau anda terlepas mendengar dan juga nak hayati semula, jom boleh terus saja ke Facebook Live IKIM FM. Boleh sama-sama like, comment, share di situ. Iya. Dan untuk para pendengar juga boleh hantarkan soalan anda melalui email rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, inspirasi Inforiah Islami. Ibu 102.7 FM. Jardin Pharma untuk anak-anak. Jardin Pharma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155 0377347155. Jardin Pharma dengan Jardin Pharma. Jardin Pharma semesti Jardin Pharma. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja. Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras Basmati Faiza. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Penyampaian berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, Inforiah Islami, semuanya di IKIM. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar-sinar daripada kesan wuduk. Sesiapa yang berupaya untuk melebihkan basuhan wuduknya, maka lakukanlah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada satu lagi nilai oleh orang-orang Jepun, Kaizen, continuous improvement. Aku putih kata peningkatan prestasi secara berterusan. Kita ni kalau kita dah berjaya, kita sudah tidak membuat peningkatan dan kita akan repeat atau mengulangi sesuatu pencapaian itu bertahun-tahun sampai